sebenarnya dari segi tajuknya sangat penting kan, kita ada parti-parti politik yang dikatakan pragmatik. Dia orang panggil, sebab tu kita kata parti itu politik pembangunan. Politik pembangunan macam yalah setengah parti politik tak boleh nak sebut tapi orang kata menyebelah mana-mana politik pula. Nampak blur ke gambar saya ni? Okey lah. Okey. Tapi ada parti-parti ideologi yang memperjuangkan ideologi. Jadi dari segi faedah semasa kepada masyarakat. Tapi orang perjuangan ni dia akan mempertahankan. Kaunya macam mana tu Fauzi? Dia akan mempertahankan corak perjuangan. Memang dia kok mana dia akan bertahan. Dia mempertahankan corak. Bila seseorang itu telah menjadi ahli maksudnya pondokon tegak lah. Kalau mana-mana parti, dia akan backup, tak betul dia akan backup. Mana dia akan bersama parti lah. Jadi, dia akan bersama dengan parti dia. Dia masalahnya politik tu tidak macam tu. Politik itu dia menjadi satu alat kebijaksanaan. Tapi oleh kerana kita ni berpolitik dengan secara menekankan parti lebih dulu daripada politik. Kita tak kata parti mana lebih baik, tapi semua ahli-ahli parti mempertahankan politik parti masing-masing itu lebih daripada politik lah. Mempertahankan parti mempertahankan parti puak masing-masing. Macamlah kalau di Kelantan kita orang mai ketuk, mai bana, mai wow, tak usah kira lah dengar burung ketiti orang tu suara lebih baik. Sedap kita lagi. Lepas tu ikut saya lah, hak saya. Jadi itu masalah-masalah yang ada. Siapa dia wartawan daripada Australia tu, dia kritik, dia kata berapa lama dah kita merdeka dan berpolitik, tetapi kita tidak membuat satu langkah ke depan dari segi politik dalam negara kita. Maknanya masih politik tahun 57, 58. Itu masalah kitanya. Jadi kita masalah ni, orang-orang lain dia makin matang perjuangan politik dia. Dulu dia beralah kerana dia nak stabilkan ekonomi. Dia beralah sehingga dia akan mendapat, dia kata peranan saya adalah membantu. Saya tidak berminat untuk apa-apa dalam politik. Dan asalkan kepentingan saya dalam ekonomi terjaga dan ada tolak ansur daripada kerajaan. Bila dah dia dapat penuhi semua sekali cita-cita ekonomi dia, ni tak nak cakap lah. Kalau kita nak baiki kedudukan ekonomi orang Melayu, Putra, Datuk Asri kata bawa apa tu ubat sekatan tak habis lagi. Parah. Parah bukan parah ekonomi betul tu. Parah berbanding dengan kekuasaan ekonomi orang lain. Tak? Jadi kita tak boleh nak atas. Tak boleh nak atasi dah mereka itu. Yang Ridwan T kata-kata Kaisu tu. Kiasu tu. Dia telah menegakkan satu satu persekitaran di mana kita macam mana pun kita tak boleh nak atasi. Jadi lepas daripada ekonomi kukuh, maka dia mula menerokalah politik pula. Dulu mana nak berani nak berpolitik macam DAP tu, tak boleh. Sekarang ni dah berani sebab dia tidak akan rugi. Ini cerita Tuan Mahathir ni. Dia kata sebenarnya kita orang Melayu ni kelahi politik sama kita.
Kemudian siapa menang, dia tak akan pergi kepada orang Cina untuk mencari keuangan, dana untuk backup politik dia, untuk backup kerajaan dia. Mana pada waktu itu sama ada awak kalah, awak menang, awak kuat, awak boleh dibeli oleh siapa-siapa. Macam mana nak ulas tak? Iyalah, makna apa-apa kembali kepada kejujuran. Walaupun seseorang parti itu mendukung parti, katalah parti sosialis. Kalau sampai ke satu peringkat, dia tinggal di sosialis. Ya. Kita tengok sekarang negara-negara China, Indo-China, itu atas kertas kan negara komunis. Ya. Tapi kalau dia betul-betul dia ikut mazhab kitab ajaran apa, Mao Zedong, Karl Marx dulu, negara mereka tak akan kaya. Walaupun nama tu tinggal atas kertas, tapi mana pada hakikat dia orang dah tinggal dah kitab Karl Marx, kitab Mao Zedong, sebab tu dia boleh kaya kan, dia boleh. Itu strategi ekonomi dia. Maknanya ada kemungkinan bila dia kuasai di Afrika, di Asia, kemudian di Eropah, ni nak duduk buat pembangunan apa macam-macam. Satu masa dia balik. Tapi tidak suruh balik pada sosialisme tu, balik kepada apa tak? Perjuangan bangsa dia lah. Ya. Jadi perjuangan yang menubuhkan tembok apa tu besar apa semua sekali, keagungan yang ni bangsa dia sebagai pemimpin alternatif lah sekurang-kurangnya dan di dunia ni. Jadi macam tu lah. Maknanya negara-negara yang masih dikenali negara Republik Rakyat. Republik Rakyat tu komunis lah. Iyalah. Sama ada China ke Indo-China ke. Dari segi ekonomi, mereka telah menjadi wira di dalam mazhab musuh mereka, iaitu kapitalis. Wira besar. Mana mereka menjadi para penduduk kapitalis dari segi ekonomi. Kapitalis, mega besar, konglomerat besar, China, Indo-China. Oh, betul. Jadi sebenarnya betul lah, mereka tidak mesti apa, kena kekal atas prinsipnya, namanya tak mesti. Nama boleh bawa terus menerus nama. Sama juga dengan itu, dengan yang dekat kita pun. Asal UMNO ni Parti Kebangsaan Melayu Bersekutu. Asal itu bukan untuk membela kepentingan orang Melayu. Untuk membela kepentingan orang Melayu, bangsa Melayu. Sebab masa itu, masa penubuhan itu dia masih dalam penjajahan, zaman penjajahan British. Kononnya sepanjang zaman penjajahan British itu, British tak tolong bangsa Melayu. Sedangkan bangsa lain mereka tolong-menolong sama sendiri. China pun sudah ada konglomerat dah masa itu. Melalui kongsi-kongsi gelap dia. Tapi lah mereka, okey lagi zaman Puan Engku, okey lagi tentu. Zaman Tun Razak jalan lagi. Tapi selepas zaman Dr. Mahathir, nama tu tinggal nama dah. Zaman Tun Razak betul-betul cuba nak tolong bangsa Melayu buat dasar ekonomi baru, mana by target dia menjelang 30 tahun selepas dasar yang dilancarkan, sekurang-kurangnya bangsa Melayu akan memiliki 30% aset negara ini. Tapi selepas 30 tahun, tak usah kata 30%, 10% pun tak siapa. Yang kaya maknanya pemimpin-pemimpin parti, pemimpin politik Melayu kaya. Pemimpin. Tapi bangsa Melayu tak itu juga. Kalau menurut kajian anak murid kita lah tu, apa tu yang UM punya Asri, Dr. Asri tu. Dr. Asri apa namanya? Ialah akademik Islam, anak murid akademik Islam. Dr. Asri apa nama? UM. Sekali dia berdebat dengan Datuk Ashraf Wajidi, Ketua Muda UMNO. Dia kata UMNO ni Datuk, kata yang Dr. Asri, UMNO ni sudah merupakan parti para bilioner, jutawan, para jutawan. Jadi Dr. Ashraf bantah tak betul tu. Katanya Datuk, kami sudah buat studi kajian bahawa hampir semua 90%, hampir
Hampir semua, maksudnya 90% daripada ketua-ketua bahagian UMNO adalah jutawan. Kalau tidak, mereka tak boleh survive dalam politik yang ada sekarang. Jadi, para pemimpin politik Melayu kaya, duit banyak, tapi bangsa Melayu tak terbela juga pada umumnya. Tapi dia ada teori. Masa tahun 78 tu, saya duduk keluar dengan kuli. Dia kata ada satu cara untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu, iaitu kita memperkayakan tokoh-tokoh Melayu. Mana kalau ada katalah berapa ramai orang Melayu yang kaya, maka orang Melayu itu akan memperkayakan bangsa dia. Tapi tak tahulah sama ada teori Tengku Razali pada waktu itu betul tidak. Sama ada orang Melayu ni sama seperti orang lain. Sama seperti orang lain. Bila dia kaya, dia membantu masyarakat dia. Tapi takkanlah seburuk itu ikut orang Melayu ni. Dia Di separuh masa kedua daripada 30 tahun tu yang dah saya kenal ni, didapati belum tercapai. Jadi betul lah Tengku Razali masa tu Menteri Keuangan merangkap bendahari UMNO dari agama. Minta konsen daripada Dr. Mahathir, Presiden UMNO, supaya kita ubah strategi lah, iaitu pokok mana pun jangan kalau malam yudrik kuluh, lam yatruk kuluh, kata-kata. Jadi kuli minta konsen Dr. Mahathir, kita usahakan bantu pokoknya kita akan lahirkan 100 orang jutawan Melayu. Okey. Dan dia telah buat, tapi tak sempat berjaya. Akhirnya bergaduh dengan Dr. Mahathir itu juga. Akhirnya diupaya yang masuk melalui Dr. Mahathir, ada yang masuk melalui Tengku Razali, ada dua orang ni yang ekonomi. Bila bergaduh, saling kerak menggerak lah. Grup Dr. Mahathir kerak grup Tengku Razali, grup Tengku Razali kerak grup Dr. Mahathir. Sama-sama ni, sama-sama jutawan. Kita tak tercapai kot 100 orang jutawan Melayu ni. Tapi yang ada sekarang ni ramai. Jutawan tu ramai. Cuma nak tutup tingkap dulu. Jutawan lawan banyak. Yang sampai tinggi-tinggi tu jadi masalahnya. Jadi kita kata kita hanya ada seorang Said Bukhari. Tidak. Kita ada ramai, beratus-ratus. Cuma tidak sampai macam Said Bukhari. Iyalah. Jadi soalnya sekarang ni, yang tidak macam Said Bukhari itu, adakah mereka itu membantu bangsa dia ataupun tidak? Itu masalahnya. Saya tak ramah lah, betul lah. Tak ramah. Memang berjaya, mana plan Tengku Razali, plan Tengku Razali dengan Dr. Mahathir dulu dibuat, tapi tak berjaya sepenuhnya. Maksudnya memang tak berjaya lah nak target nak capai 100 orang jutawan Melayu tu. Tapi memang ada beberapa puluh orang. Namun beberapa puluh orang tu memang dapat dilihat tidak seramai. Kalau ada 100 pun, kalau ada 100. Adakah 100 ni akan membantu masyarakat dia? Setakat ni tidak. Yang ada yang Said Mokhtar Bukhari tu memang terkenal lah dia jutawan, budiman. Yang lain. Orang masyarakat lain macam mana? Masyarakat Cina. Kita tengok macam ni. Said Bukhari itu kita katakan sebagai seorang jutawan yang membantu orang Melayu, gitu kan? Tapi dia membantu tu dalam bentuk dia bagi charity. Iyalah maknanya itu bukan sumbangan ni. Cina lain, dia tidak bagi berasaskan kepada charity. Dia bagi kepada bantuan, maknanya dia ajak bersama memperkayakan, buat bisnes sama. Itulah yang saya rasa lah Tun Mahathir bila dia buat penswastaan dulu, kita pun tak tahulah dalam hati orang tu. Cumanya tidak berjaya. Seorang yang mengubah dasar Tun Razak daripada dasar membangun ekonomi rakyat kepada membangun ekonomi golongan konglomerat.
dengan niat bahawa apabila orang ni semuanya kaya, dia akan memperkayakan masyarakat di bawah dia. Macam mana Cik Arun? Ha? Cik Arun, Cik Fadlan, Dr. Kamil pun ada ni. Cik Arun, macam mana Cik Arun? Cuba bagi ulasan sikit. Kita tajuk kita hari ni. Kawan-kawan, saya dengar. Arun, apa khabar? Ya, Kamil pun ada. ya, saya dengar. Apa? Cik Arun, macam mana? Saya masuk tadi. Tak boleh. Tak apa, saya dengar dulu Datuk. Tak apa. Ya, okey. Okey. Jadi kita nak bincangnya ialah antara politik ideologi dengan politik pembangunan dalam masa sekarang inilah. Dalam masa sekarang ini, mana jenis parti politik yang dalam masa sekarang inilah. Dalam masa sekarang. Dr. Basri, jadi gitu ke? Saya dah tutup tu sebab Jarun dia buka dua device. Jadi nampak keluar balik bergema. Tutup satu je Arun. Device tu. Bukan dua ke? Jadi dulu kita kata politik pragmatik yang tidak mempunyai dasar yang tutup satu je Arun. Ya, okey. Okey, itu. Yang tidak ada satu dasar yang jelas lah. Jadi bukan suatu perjuangan yang sebenar. Sebaliknya perjuangan yang sebenar itu ialah perjuangan berasaskan pada ideologi. Masa tu ideologi Islam ada, sosialisme ada. Tapi yang puak-puak sosialis pun sebelum ni dah rombak dah ideologi dia. Jadi dia saya rasa politik ni sama seperti sastra. Politik sama seperti sastra. Macam juga undang-undang lah. Kata orang bijak pandai, undang-undang sama seperti sastra. Dia mesti menjiwai hasrat ataupun cita-cita masyarakat. Kalau kita tidak menjadikan masyarakat itu mempunyai cita-cita yang sama dengan dasar politik kita, maka politik kita akan tak berjaya lah. Itu masalahnya. Bukan soal sama ada parti kita parti ideologi atau parti pembangunan. Tetapi kalau sekiranya masyarakat itu masih lapar, dia tidak akan berfikir tentang ideologi. Jadi apabila siapa dia dulu kalah kepada Bhutto dulu, yang presiden Pakistan yang Islamik mana. Jadi dia kata kamu tawar Nawaz Sharif. Nawaz ke? Nawaz Sharif. Belum Nawaz ke atau belum, tak apalah, mungkin Nawaz lah. Dia kata anda menawarkan ideologi dan mereka itu menawarkan roti. Roti itu menang berbanding ideologi. Itu masalahnya. Tapi macam jugalah kita tengok macam ni, bila parti pembangkang jadi kerajaan, jadi kekok kan, sebab dia set up awalnya memperjuangkan ideologi yang fundamentalis. Bila sudah berada di pihak kerajaan, dia kena ubah tune tu sebab masyarakat nak kepada pembangunan. Dia bukan parti ideologis tu tapi kerana masyarakat kita ni masyarakat lapar pada pembangunan, nak makan, nak minum. Jadi bila kita merentah, kita kena tukarlah kepada ideologi. Bukan ideologi lagi lah, parti pragmatik yang nak memberi makan kepada masyarakat. Di situlah saya rasa berlaku kesukaran yang dihadapi oleh Iran, dihadapi oleh Taliban. Iran dari segi pelaksanaan ideologi dia tak berjaya juga.
kita tengok perjuangan Khomeini bukan main lagi hebat sebagainya. Tapi sampai sekarang ni pun rakyat masih lagi sekular. Rakyat itu masih sekular. Maknanya macam Abduh mengkritik Jamaluddin Al-Afghani lah. Maknanya awak memperjuangkan nasib bangsa dengan perjuangan politik yang bergegar-gegar. Tapi awak tak berjaya. Lepas tu dia kata saya nak pilih bidang pendidikan. Saya nak mendidik masyarakat. Tak. Tetapi pendidikan Abduh tu juga kejayaannya terhad. Jadi macam mana? Tak. Di Iran pun saya dah pergi 3 kali Iran. Yang kali kita tengok image gambaran perempuan pakai tutup hitam dulu kan zaman-zaman Khomeini tu kan. Awal 80-an. Saya pergi sekarang ialah paling last pun dah 3-4 tahun lepas. Suasana itu hanya wujud di Qom. Kita pergi di Qom. Kita bermalam di Qom 4-5 malam kan. Kalau keluar ke Tehran pun tak ada dah. Orang perempuan ada rambut merah dan luar mana. Kain tu tak ikat kain tak atas kepala dah. Rambut depan tu merah pun tak ada apa dah. Maknanya image yang kita tengok macam dalam media-media atau akhir 70-an, awal zaman awal revolusi, zaman Khomeini masih hidup. Kan dah tak ada dah. Tak ada ni? Tak ada dah. Tengok itulah yang image tu hanya wujud di Qom. Di Qom yes ada. Qom ni macam nak kata Qom ni memang kota suci dia lah. Bandar kota suci sejak zaman-zaman lagi. Tak ada Khomeini hukum tu macam tu lah tak? Jadi suasana tu perempuan pakai cadar hitam semua hanya di Qom. Keluar di Tehran open main itu dah mana dah terbuka dah mana. Apa ikhtilaf tu dah tak ada apa dah insya-Allah. Saya dengar orang-orang duk pergi seminar di Iran tu lah yang macam Dr. Fauzi pergi. Dia kata dalam masa tidak terdedah kepada pihak orang lain, mana sama-sama kita tak ada apa dah cuma untuk berpakaian resmi itulah Jadi soalnya sekarang ni bila kita bawa balik persoalan ini dalam agenda untuk memperkukuhkan perjuangan Islam dalam negara kita, ya kita katakan perjuangan yang berjaya lah. Saya banyak juga saya duk ambil iktibar daripada cara kita memperkenalkan perbankan Islam. Ini tajuk yang saya minati lah. Kita nak memperkenalkan perbankan Islam dalam negara kita. Jadi kita ambil satu line yang berasaskan kepada kitab-kitab lama yang ditulis oleh para ulama dulu. Gagal sebenarnya. Sebab tu sekarang ni perbankan Islam dalam negara ini pada namanya saja. Produk-produk itu masih lagi produk yang berasas kepada produk konvensional. Kemudian dia kosmetikkan, ini Islamic sikit kosmetikkan, maka dia jadilah produk Islam. Padahalnya lebih tidak maju daripada produk konvensional. Katakanlah produk yang sama. Kita katakan apa tu sewa beli. Apa tu yang Islamnya dia kata summal bai' adalah ijarah summal bai'. Sewa beli. Sewa beli itu yang konvensional. Dia tidak memerlukan banyak saing 4-5 kali saing surat, saing tu saing sini sebagainya. Tapi yang Islam ni 4-5 kali saing surat. Mula-mula kita katakan apa tu tawaran dulu. Kemudian penerimaan, saing asing-asing apa semua sekali.
Jadi benda ni menyebabkan orang malas. Sebab saya rasa bila kita bercakap tentang Islam, kita bercakap dalam bahasa Islam yang lama, terutama Islam zaman kejatuhan, bukan zaman awal. Kalau kita kata salah, ni orang marah pula. Dia kata ni Wahabi ni masuk senarai pula. Jadi kita berpandukan kepada literature ataupun literature zaman jatuh. Dan itulah yang kita duk baca sekarang ni. Jadi bila zaman jatuh itu, dia mewarisi keagungan. Dia mewarisi keagungan lama, tapi dia menekankan dalam suasana baru itu nak menebus keagungan yang lama. Tu lagi mulalah dia macam tu nak. Jadi itu masalahnya. Kalau kita bercakap, kita kata kita kena lebih terbuka. Siapa dia nak cakap, siapa dia nak dengar. Orang lulusan akademi Islam pun tak nak dengar sebab dia kata inilah saya belajar dulu. Kita fiqh ni. Jadi kalau masuk politik itu cerita lain lagi dah. Tapi inilah yang kami belajar tentang Islam, iaitu pandangan-pandangan yang soal klasik itu baguslah, tetapi pattern ini yang patut kita laksanakan. Jadi oleh kerana itu, pattern yang terasing daripada ekosistem masyarakat kita. Jadi bila kita mengemukakan satu pattern yang terasing daripada masyarakat kita, jadi masyarakat reject. Orang yang pergi kepada Islamic system tu, yang syariah compliant tu, bukan kerana dia tu rasa yang syariah compliant ni bagus, tapi kerana inilah tuntutan agama. Itu sajalah kita pergi kepada syariah compliant di bank Islam tu kerana inilah yang agama kita nak. Bukan kerana yang syariah compliant kita ni lebih baik daripada konvensional. Jadi kalau macam tu, jadi saya contoh tentang keuangan Islam. Kita nak bincang tentang politik. Kemudian kita dalam bidang-bidang yang lain pun begitulah, bidang sosial, bidang-bidang pendidikan dan sebagainya. Macam mana? Kita marah kepada sistem pendidikan kebangsaan. Kita lari pergi buka pondok dengan Mahat Tahfiz. Kita mana isolated. Kita isolated diri kita daripada perkembangan masyarakat. Jadi kita nak balik kepada mainstream, jadi kita rasa sukar sebab mainstream lain. Tapi kalau kita lebih sederhana, mungkin kita boleh memberi input yang besar untuk memperbetulkan mainstream sebab orang rasa kita tidak janggal sangat dalam masyarakat. Macam mana? Siapa dia nak ulas ni? Ini Zaki ni, siapa dia Mak Zaki ni? Tak ada orang nak ulas ke? Ya. Datuk. Ya. Kemungkinan kalau kita balik kepada akar permasalahan ni tentang bagaimana kekeliruan kita kepada pandangan alam Islam itu ataupun Islamic worldview itu. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang berlaku dalam pergolakan politik, kekacauan politik, kekeliruan politik semasa ini, dia telah lari daripada pandangan alam Islam itu sendiri, daripada asalnya. Apabila berlakunya kekeliruan pemikiran, apabila orang Islam sendiri pun yang dikatakan ulama. Jadi ulama dalam keadaan sekarang ini bukan ulama yang seperti mana yang didefinisikan oleh kurang-kurangnya oleh Al-Qaradawi. Tapi oleh kerana persoalan sekarang ini iaitu ulama itu berlakunya ke atas istilah ulama itu iaitu krisis authority.
Jadi bila dia berlaku crisis authority, jadi dia nak membawa satu wacana Islam dalam politik semasa, biarpun atas nama jenama politik Islam, tetapi dia gagal. Sebab apa? Telah berlakunya kekeliruan pada pandangan Islam, pada asas yang awal lagi itu sudah keliru. Misalnya kalau kita lihat dalam bagaimana proses pensekularan ke atas sistem kehidupan masyarakat ni, banyak benda daripada aliran barat itu telah masuk dalam pemikiran kita, dalam sistem kita. Jadi macam mana kita nak membawa satu aliran politik yang betul-betul Islam apabila pemuka-pemuka ataupun pendukung-pendukung ataupun aktivis politik itu sendiri telah keliru. Apa sebenarnya dia nak bawa dalam wacana politik Islam dalam negara ini ketika dia berkuasa sekarang ini? Boleh kita tengok benda itu gagal sebenarnya. Jadi persoalan sekarang ini, apabila kita masuk dalam medan politik, kita masuk dalam satu keadaan kita keliru. Keliru tentang pandangan hidup Islam itu, bagaimana Islam itu seharusnya berperanan dalam membina suatu bidang ataupun disiplin ilmu ataupun politik itu sendiri. Kalau kita lihat dalam, sebab kita bercakap tentang politik. Ini permasalahannya. Sebab permasalahannya itu sekarang ini sudah pun kita menyebabkan kita berada dalam dilema sebenarnya. Kerana kita terlepas daripada akar umbi tradisi yang membina kita itu sendiri. Bermula daripada pandangan alam Islam itu sendiri, kita pun dah kabur. Jadi nanti dulu. Nanti Cik Arun, supaya kita tidak berteori sangat saya nak tanya, apabila PAS sekarang ni berada dalam kerajaan PN ini, dan sebelum ini ialah Amanah berada dalam kerajaan PH, bolehkah kita nilai sebanyak mana impak mereka itu dalam menegakkan Islam yang diperjuangkan dalam, walaupun tempoh tidak lama kan, PH berapa lama? 2 bulan. 22 bulan. 22 bulan. Kemudian PAS ni pun, jadi saya secara peribadi, saya belum nampak sama ada masa PH ataupun masa PAS ini, impak yang jelas yang telah dicipta oleh parti-parti politik Islam kita ni. Macam mana ni? Saya ni tak ada color politik ni. Itu sebenarnya sedap cakap. Boleh bagi pandangan sikit. Di kalangan yang dikatakan ulama kita tu, istilah ulama satu hal juga, pun masih belum jelas apa yang dinamakan Islam atau Islamic. Islamic. Sepatutnya perkara-perkara yang bersifat Islamic atau Islamic ini diraihkan, walaupun katakan dalam PH dulu, menteri yang berperanannya menteri DAP lah, sebagai menteri keuangan, menteri pendidikan daripada Persatu Mazli, menteri daripada Amanah sendiri, Amanah yang dikatakan parti Islam sikit. Mujahid yang agak itu ke depan dia, mana banyak kerjaan dia buat, banyak sampai dia kreatif. Tapi pada umum keseluruhannya sudah banyak tindakan kerajaan bagi kita, bagi hamba lah, sudah kita boleh terima sebagai Islamik. Cuma tidak declare syariah, Islamiyah, tak declare nama. Itu pun dah tidak boleh diterima. Sedangkan macam mana Dr. Fauzi kan? Kalau kita banding impak yang telah dicipta oleh DAP, saya rasa lebih besar daripada Amanah. Yalah. Walaupun Perdana Menteri itu orang kita pada waktu itu kan. Iyalah. Jadi sekarang ni, tapi pasalnya MCA itu teruk sangat dengan MIC itu.
Jadi tak boleh nak banding lah antara PAS dengan MIC, tetapi saya rasa dari segi impact sebenarnya tak berapa nampak. Tapi kita haraplah orang amanah dengan orang PAS tak marah kat kita. Kalau tidak, mana ada kebebasan berfikir kan. Kita menjadi golongan yang boleh melihat daripada luar. Iya, mana yang dikatakan tindakan Islamik ini, mana yang itulah sekarang kita kata patuh syariah, okeylah tu. Memudahkan bantuan kepada rakyat, memudahkan mana agak terbuka ni yang macam ni. Di mana kelainan yang telah dicipta oleh dua parti politik ini yang mewakili perjuangan kita lah, perjuangan Islam ni, berbanding dengan apa yang telah dilakukan oleh UMNO, berbanding dengan apa yang dilakukan pada waktu itu oleh DAP dan sebagainya, di mana istimewanya? Okey, Datuk. Idealism Pakatan Harapan ini dia tak boleh dilaksanakan ketika dalam Kabinet Pakatan Harapan itu dipenuhi oleh DNA UMNO. Okey. Jadi, katakan Tan Sri Mahyudin, dia orang UMNO. Kan? Tun pun orang UMNO. Dan lain-lain lagi itu. Jadi, saya melihat bahawa perubahan ataupun reformasi contohnya di Jabatan Polis, PDRM, Immigration, sedangkan Mahyudin sudah menjadi menteri. Kenapa dia tidak melakukan reformasi itu seperti mana idealism yang diwar-warkan oleh Pakatan Harapan? Itu masalah dia. Masa tu Tan Sri Mahyudin Menteri Dalam Negeri ya? Dia mewarisi. Tapi Cik Arun macam ni. Okey. Saya tak nak soal orang UMNO asal, orang yang lompat-melompat, orang apa tu, kita kata ni parti ni dah tak tertuhala dah kan. Jadi kita mengharapkan parti-parti politik Islam ini macam Amanah dengan PAS, sepatutnya mereka itu boleh memberi impak yang besar. Orang UMNO tu tak kira lah. Macam mana tu? Ada satu masalah dalam pimpinan parti Islam ini, sama ada PAS ataupun Amanah. Dia merasakan keupayaan mereka untuk membawa misi itu dalam kalangan dominasi parti-parti lain, DAP ataupun UMNO ataupun Keadilan. Dia rasa dia tak boleh nak pergi jauh. Kita tengok dalam soal arak misalnya, soal judi dan sebagainya, last sekali apa yang impaknya? Apa impak suara-suara kalau kita bandingkan ketika jadi pembangkang dulu? Jadi dia sudah banyak apologetic. Sama adakah ini nature orang agama apabila sesuatu itu boleh menggugat kepentingan kedudukan yang dia nikmati itu, dia cuba untuk nak slow. Itu kita tak boleh jawab soal peribadi, tapi kita nak bincang tentang politik sebagai satu institusi. Bolehkah saya nak tegakkan lagi bahawa orang kita, pimpinan politik baik dari parti penama Islam ke apa, masih belum jelas apa yang di Islamik tu. Sebenarnya kalau kita jelas, sebenarnya pada saya lah, apa-apa yang dibuat oleh pimpinan negara dulu, ke awal dulu, zaman Tengku, zaman Tun, mereka telah melakukan maknanya pentadbiran yang Islamik, membantu rakyat, membangunkan negara, memudahkan kemudahan rakyat, itu sudah Islamik. Cuma itu daripada parti yang berideologikan pembangunan. Tak apalah. Kita sekarang ni bercakap tentang, sekarang ni persoalannya dulu. Kita mana lagi? Persoalannya bagaimana parti-parti yang berideologikan, yang parti-parti kan, yang politik ideologi itu
walaupun telah diberi peluang beberapa bulan dulu dan sekarang, Amanah dan PAS ni belum boleh memberi impak yang boleh kita tengok. Kita harap Amanah dan PAS tak marahlah kat kita. Kita nak fikir. Kita ni ahli fikir kan. Ya. Macam mana ni? Jadi saya nak letak teori tadi oleh kerana perjuangan politik kita dulu ialah perjuangan yang terlampau ideologis dan terlampau fundamentalis. Bila kita nak sampai mendarat kepada satu realiti sebenar di mana masyarakat kita perlukan makan minum, perlukan roti, perlukan kita katakan apa tu keju dan apa tu, kita susah. Kita ada ideologi saja. Ya tak? Tengok macam semalam Menteri Besar Kedah dia jawab, kalau nak berjudi, pergi berjudi ke Pulau Pinang. Pulau Pinang pun Malaysia juga. Sian negeri Ustaz Agong ni. Saya ni tidak nak kutuk mana-mana parti. Saya ni kita cuba berfikir. Kalau landasan yang kita ada ni tak betul, maka kita kena ubahlah. Tapi kalau landasan kita ni betul, kita kena berusaha supaya dapat melakukan sesuatu. Katakanlah dalam pilihan hari akan datang ni benar pasukan Amanah pula. Yang mana Amanah boleh memberi impak kepada Islam dalam masyarakat kita? Ataupun yang parti sekarang ni terus. Macam mana PAS boleh memberi impak? Kita jangan fikir tentang UMNO, tentang apa tu PN, tentang apa tu. Itu politik yang berorientasikan pembangunan. Memang dia berpolitik untuk pembangunan. Bila dia kalah pun dia cakap tentang pembangunan. Dia menang pun itulah dasar dia dah. Tapi kita ni bercakap tentang ideologi, bila kita menang, kita nak bagi ideologi kepada rakyat kita. Ideologi rakyat tak makan ideologi. Jadi nak transform. Nak transform masa ideologi kepada parti yang melihat kepada pembangunan itu. Jadi kita ada split antara kita sebagai kerajaan dan kita sebagai pejuang politik. Cik Aron senyap dia tak nak jawab. Tak, okey. Kalau kita ambil dalam skop yang lebih kecil lah. Kita tengok di Melaka. Masa Adli jadi ketua menteri di Melaka, dia cuba untuk nak membawa pemikiran ataupun idea yang bersifat Islamik itu dalam konteks negeri Melaka lah. Jadi kalau kita nak menghakimi ataupun menilai, di situ pun kita boleh nampak ke arah bagaimana hala tuju yang hendak dibawa oleh satu pimpinan daripada parti Amanah itu yang di Ketua Menteri Adli ketiga itu. Jadi kita dah nampak dah. Sebab apa? Sebab kalau tengok keadaan orang di Melaka itu, dia tidak ada kontroversi apa-apa. Orang senang dengan dia. Senang dengan dasar-dasar dia, pendekatan dia dan sebagainya itu. Sehingga orang tidak ada ruang rakyat untuk nak, orang kata apa, nak tembak dia lah kalau kita bahasa mudah ini. Jadi secara beransur-ansur penampilan dasar-dasar idea yang ada itu boleh secara yang perlahan-lahan supaya orang boleh nampak. Jadi apakah kerisauan masyarakat sekarang ini, iaitu tentang penyalahgunaan kuasa bagi satu pihak, penyelewengan dan sebagainya. Tetapi bagaimana masyarakat kelompok terbanyak? Mereka tak hirau benda-benda seperti itu. Yang mereka hirau kita stop dulu soal penyalahgunaan kuasa. Sebab PH tak pernah menyalahgunakan kuasa. PAS pun tak pernah menyalahgunakan kuasa. Cuma kita nak tanya, sejauh mana impak yang Adli telah lakukan di Melaka masa dia jadi Ketua Menteri. Dia mungkin cuba pendekatan, tetapi dia bertempur dengan gap yang begitu jauh dengan kehendak masyarakat. Masyarakat nak makan, bukan nak ideologi.
Ikut Gimana? rekod yang ada, Adli telah cuba merakyatkan banyak perkara lah, memudahkan pendaftaran rakyat dapat bantuan, apa tak payah banyak protokol. Dia tu minta nombor akaun rakyat kan, jadi dapat dia tu akaun kan. Jadi dia kata macam-macam tak payah datang beratus setiap minggu. Maknanya langkah-langkah itu yang kita kata, yang saya kata Islamic tu, Adli sudah buat. Okey. Saya ni jenis tak boleh nak dengar orang cerita panjang sebab saya dah agak ke mana-mana begini. Maknanya di mana istimewanya PH pada waktu itu? Tak sama ke? Sama ke dengan PKR-nya? Tak sama dengan PKR. PKR tu bagaimana PH? Amanah. Di mana Amanah maksudnya. istimewanya amanah pada waktu berbanding dengan PKR. Jadi di mana istimewanya PAS itu berbanding dengan PN. Okey. Sekarang ni berbanding dengan parti apa tu? Parti Waris apa tu? Waris apa tu? Parti Bersatu dan UMNO yang duduk dalam kerajaan tu. Jadi nampak tak? Saya cuba bawa satu jalur perbincangan tanpa kita fanatik kepada mana-mana politik, parti politik. Mudah-mudahan boleh menjadi satu asas pemikiran supaya maknanya apabila masyarakat mula bertolak ansur, PAS pun diterima, amanah pun diterima, dan kalau boleh sama ada PAS ke amanah ke ataupun kedua-duanya bersatu padu boleh menjadi hak core dalam politik tanah air. Jadi bagaimana nak jadi hak core politik tanah air itu? Adakah kita dengan ideologi kita ataupun kita dengan dasar pembangunan yang dapat dilihat oleh masyarakat bahawa ini rupa-rupanya. Jadi saya contohkan tadi yang perbankan Islam gagal. Kalau siapa nak kata berjaya, saya nak cerita lagi lah, macam-macam lagi lah. Sebab pendekatan kita adalah agak fundamentalis. Malah kita lebih berjaya daripada Timur Tengah kerana kita lebih liberal daripada mereka itu. Mereka lebih fundamentalis, syarat ni. Jadi benarlah masalah rumit kita nak bincang benar-benar. Tapi sekarang ini kita nak bincang tentang politik. Bukan nak bincang tentang bank Islam dengan bank konvensional. Politik Islam dengan politik konvensional. Macam mana? Sayangnya forum kita tidak disertai sama oleh Timbalan Dewan Politik Datuk Zahrin. Saya telah banyak bersetuju dia. Siapa dia? Datuk Zahrin Kelembas. Datuk Zahrin dia reti caci UMNO ya, itu ya apa tu keistimewaan Datuk Zahrin. Dia orang UMNO jadi UMNO. Tak kira. Tak, maksudnya dia kritik lah, dia kritik. Memang betul lah tu. Itu kita kata peranan Datuk Zahrin, peranan Datuk apa tu Ibrahim Ali, itu ada peranan masing-masing. Kita kata kalau kita mengain kan, anak seluar putih pa. Tak apa, okey, baguslah tu. Dia boleh menarik ikan-ikan besar datang. Bila yang dia kutih tu memberi satu apa tu, ada peranan masing-masing. Tapi kita nak tengok peranan sebagai satu gerakan. Sebagai satu gerakan. Maknanya kita kena pilih alternatif je yang tu. Mana kalau kita tak mampu untuk mengharapkan satu-satu pertubuhan PAS ke amanah ke macam Ikhwan Muslim ke apa, satu gerakan yang besar, kita kena alternatifnya. Okeylah, kita terima semua fiction, semua pihak wakil. Jangan cepat melompat kepada kesimpulan. Belum ada kesimpulan. Harapan masyarakat. Maknanya kalau dah setakat ni kita kata tak berjaya, kita kata tak berjaya lah. PAS pun tak berjaya, amanah pun tak berjaya atas nama Parti Islam. Mana okey, ginilah kita pilih. Kita yakin dalam semua pertubuhan tu ada elemen yang baik. Terutama muda-muda. Dalam UMNO, pimpinan pemuda dia baik-baik. Ashraf Wajidi, budak baik. Contoh ya. Dalam amanah budak-budak baik, macam Adli semua budak baik. Contoh ya dalam PKR ramai budak-budak baik, muda-muda. Kita harap okey, hak baik-baik ini menanglah ke nanti satu masa duduk kumpul buat yang terbaik. Jadi kita kata
apa yang terbaik untuk rakyat dan negara itu Islam. Itulah yang dikatakan idealism. Dan idealism itu bukan suatu kebijaksanaan yang tersendiri. Kebijaksanaannya bila kita boleh memperdekatkan idealism kita itu dalam realiti yang ada. Jadi sekarang ni, saya tanya, adakah Jakim sendiri mendukung cita-cita Islam Perjuangan PAS? Dan bukan mendukung sajalah, itu dari segi emosi. Dan adakah sebagai satu jentera, dia bersedia? Sekarang ni menteri-menteri PAS dengan ideologi PAS apa semua. Adakah Jakim dan jabatan-jabatan agama di seluruh negara bersedia untuk melaksanakan cita-cita PAS itu dalam negara kita? Jakim ni dia organisasi kerajaan. Ya, kita cakap tentang bila parti-parti ideologis ini berada dalam kerajaan. Saya tengok macam ni, dia macam bila dia duduk dalam parti politik asal, dia duduk dalam satu ekosistem yang berbeza. Bila dia masuk kerajaan, dia berubah dalam satu ekosistem yang asing. Bila dia asing itu, bila dia nak, maknanya dia hidup di laut dalam air masing, apabila dia masuk kerajaan, dia orang letak, dia terpaksa duduk di sungai dalam air tawar. Kalau dalam air payau, okey dah. Jadi rasa asing. Cara menjawab kepada wartawan tidak sesuai dengan budaya yang ada misalnya. Maknanya dia bawa budaya asing dalam pemerintahan. Tapi kalau masyarakat boleh terima, tengok, padahalnya bukan teruk sangat jawapan tu. Jawapan Perdana Menteri semalam bukan teruk sangat, tapi telah dikritik oleh masyarakat kita sebab masyarakat kita ada mempunyai taste yang berlainan. Datuk, kalau sebut tentang jentera ni, katakan Jakim, kita melihat mereka ini terperangkap dalam apa nama tu, visi pendekatan apabila menteri berubah, mereka berubah. Bagaimana kita nak jelaskan, kita nak ambil katakan bagaimana kita nak memperlihatkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin? Sebab dia sudah dipopularkan oleh menteri yang lepas. Menteri yang ada ini, macam mana dia nak membawa bentuk untuk memperlihatkan Islam rahmatan lil alamin itu? Okey, Cik Aaron. Ya. Sejauh mana Menteri Rahmatan lil Alamin berjaya menjadikan Jakim sebagai jentera dia untuk dia punya cita-cita politik? Kepertian, ideologi dia. Sukar untuk saya tengok dia terkial-kial juga. Dalam tempoh 20 bulan dia tak sempat. Kemungkinan pegawai-pegawai belum dapat memahami, menerima spirit apa yang nak dibawa oleh menteri. Kalau pegawai di Jakim selama 22 bulan tak tahu lagi nak mengubah dia punya melodi apa semua sekali, itu bukan pegawai yang bijak lah. Sepatut seminggu okey lah, penyesuaian. Orang kata bila kita kahwin dengan orang asing tu kan, dalam bulan bulan madu tu, sebab tu tempoh 100 hari, tempoh penyesuaian dalam politik ni. 2 tahun tu lebih pada 100 hari dah lah. Jadi saya nak cadangkan, saya punya hipotesis ialah kerana ideologi perjuangan kita tidak ada keselarasan langsung, kata orang Kelantan tak ada sikit abuk pun dengan realiti tempat kita nak tuju bila kita berkuasa. Jadi sebab itu bila kita jadi kerajaan pun kita nak cakap tentang ideologi kita lah. Mana kita tak sedar bahawa kita ni kerajaan dah. Ada kawan kita dulu, kawan saya dulu, bila dia jadi menteri agama, dia lari daripada wartawan. Dia tak boleh nak kata apa yang wartawan nak dia cerita sebab dia tidak ada sesuatu. Dah main mana? Tak boleh lah tu, mengumpat pula tu kalau dalam mana-mana tu.
Apa Cik Arum mengeluh sangat? Tak mengeluh lah. Ya, tak mengeluh, tapi dia dapat sukar. Cuma maknanya pihak birokrasi pentadbiran merasai sukar apabila berada di bawah satu pemerintahan yang berideologikan kepada sekian banyak. Tapi kalaulah yang memerintah itu UMNO dulu, dia merasa sukar tak? Ataupun yang memerintah itu PKR, dia merasa sukar tak? dia bukan sukar, dia terpaksa Atau DAP? Dia terpaksa menerima. Okey. Dalam masa PH dengan PAS ni, dia terpaksa menerima juga. Macam mana nampak begitu sukar? Pengalaman saya dengan Jabatan Agama ini, tidak ada keberanian. Yang ada dalam pemikiran mereka adalah saya yang menurut perintah. Saya menurut perintah tu Tok Mahathir aja. Jadi tidak ada keberanian. Adakah ini cacat kepada bangsa Melayu, birokrasi Melayu? Cacat. Mana siapa merintah pun macam tu lah, tak boleh nak ubah dasar. Sekarang ni kita duduk puji dasar Tun Razak semua sekali. Betul ke pujian kita tu? Ataupun kerana dia merintah sekejap, tak ada salah banyak. Ya. Saya rasa kita orang panggil satu jenis hipokrasi di kalangan masyarakat kita. Macam kita kata, warga emas, orang OQ pula, orang kelainan upaya. Itulah. Adakah kerana itu? Kalau kerana itu, kita tak bincang tentang kita punya demokrasi. Kita bincang tentang kesebersalahan parti-parti politik yang berasaskan perjuangan ideologi, bukan perjuangan pembangunan. Kalau kita nak melihat apa yang kita nak bina di Malaysia ini, kalau kita pilih politik pembangunan, boleh tak kita melihat model yang dilakukan oleh Erdogan ataupun Jokowi? Bagaimana kelihatan Jokowi agak berjaya mententeramkan 270 juta orang lebih rakyat Indonesia itu dengan pendekatan politik pembangunan. Jadi di situ kita lihat Jokowi ini hebat. Dia cerdik macam mana dia boleh menstabilkan suatu negara yang pelbagai kefahaman di Indonesia. Jadi boleh tak bila kita bercakap tentang politik pembangunan ini, kita melihat model luar dulu. Sebelum sama ada kita nak buat pemilihan politik ideologi ke atau politik pembangunan, tetapi dalam keadaan masyarakat Malaysia yang masih mentaliti third class ini, masih belum lagi seperti negara-negara maju. Jadi itu mungkin satu model yang boleh kita buat masuk. Bersesuaian dengan corak pemikiran kita di Malaysia ini ketika ini. Bagaimana Datuk melihat suasana ini sama ada di Turki ataupun di Indonesia itu, boleh kita bercakap tentang politik pembangunan? Saya belum sampai masa lagi. Yang kalau nak cerita tentang Indonesia, saya tidak melihat impak yang dilakukan oleh Ma'arif dalam kabinet dalam kabinet Jokowi, sehingga kan pernah dia dilupakan oleh Jokowi dalam majlis, tak address kepada dia, terlupa bahawa Ma'arif itu ada, dan malah diperli oleh Najwa. Najwa itu seorang wartawan yang begitu hebatlah. Jadi masalahnya bila Ma'arif
masuk memperkukuhkan kedudukan Jokowi dari segi memungut undi masyarakat. Bila dia duduk sebagai timbalan presiden ataupun kita kata wakil presiden di Indonesia, dia tak ada impact langsung. Malah bila Najwa tanya macam mana, dia kata sekarang ni COVID ni, ada pandemik, mungkin kalau tak ada pandemik dia boleh baik. Itu alasan saja. Berapa ramai orang berniaga yang kaya kerana adanya pandemik COVID ini. Kita tak cerita lagi, orang Cina tak cerita lagi bila dapat mempeluang. Malah yang saya tahu bank-bank di Malaysia ni lebih kaya daripada belum pandemik. Dia dapat untung banyak. Yang kerajaan kata nak bantu rakyat sebenarnya tidak besar, tak sama dengan kerajaan bantu bank untuk survive. Itu dakwaan saya lah, tapi janganlah marah-marah, tapi situ andaian setakat yang saya boleh faham. Jadi Ya, sekarang ni betul kalau lah, kita ke ada- Indonesia itu, kita Ya. tak nak bincang tentang Jokowi, tak nak bincang tentang siapa dia, yang yang era reformasi. Kita tak nak bincang. Kita nak bincang tentang penyertaan Ma'arif dalam kerajaan Jokowi tidak memberi impact. Dan kalau kita nak pergi sampai ke Turki, kita cuba cari satu parti politik yang fundamental, yang politik ideologi, sejauh mana impact dia dalam memperkukuhkan kedudukan parti di Turki itu. Parti apa parti Turki itu? Parti yang AKP. yang PKP yang membangun itu. Itu Keadilan dan al-adalah dan apa? okeylah, tak apalah, maknanya adakah dia ada impact di situ ataupun dia hanya keliru. Saya kalau kita ada satu kesimpulan, saya akan sebut kepada orang PAS dan orang amanah. Dia terimalah, tak nak terima, kita punya pasal kita dalam dunia ni begitulah. Setakat yang saya pandangan saya macam ni. Kalau awak boleh terima, awak tak boleh terima, tak payah. Saya tengok pendekatan yang dibuat oleh Jokowi tak perasan sangatlah, saya tak ikut rapat oleh Erdogan. Betul pendekatan, iaitu dia Erdogan tu Jokowi. Erdogan sama dengan Jokowi. Saya tengok parti fundamentalis Islam yang bersama Erdogan tu di mana impact dia. Okeylah, maknanya apa yang dibuat oleh Erdogan di Turki, dia langsung tidak menonjolkan nama-nama Islamik, nama-nama. Iyalah, sebab dia tu parti tu bukan parti ideologis. Tapi apa yang dia buat semua Islamik. Masya Allah, sudah Islamik maknanya patuh syariah lah, syariah compliant. Okey, Dr. Fauzi. Kita tak pergi ke Middle East lagi. Jauh mana impak Ikhwan dalam politik tanah air bila dia menjadi pembangkang yang kental. Bila dia merentah, fail. Sehingga kan bila dia dijatuhkan oleh puak-puak Taliban Barut Barat, rakyat pun tidak bantah. Nampak? Dan yang apa saya dengar sendiri dalam lawatan saya ke Indonesia jadi tamu Pak Nasir pada waktu itu, dia kata sebenarnya kita bila Soekarno suruh kita merentah, kita gagal kerana kita banyak kekurangan. Kita semangat perjuangan Islam tu semangat, tetapi dari segi data dalam negara pun kita tidak ada. Macam mana? Itu yang dikatakan dilema orang orang Islam ini. Dilema orang perjuangan. Sebab tu macam Datuk cakap, apabila contoh Ma'ruf Amin tidak begitu memberi impak ketika dia berada di jabatan nombor 2 di Indonesia itu. Yes. Itu masalah yang lama, yang apakah itu masalah itu diwarisi oleh generasi yang dikatakan orang yang belajar Islam ini. Itu
Itu dia mewakili Nahdhah. NU. Satu pertubuhan yang besar NU. yang boleh menentukan siapa menang, siapa kalah dalam pilihan raya. Besar. Tapi impak dalam pemerintahan tak berapa jelas. Saya tak bangkit lagi bila kita merdeka. Siapa dia yang kuat memperjuangkan kemerdekaan, sanggup mati dan sebagainya? Tidak ke puak-puak yang ni, ideologi ni. Bila merdeka, semua orang sekular sapu sabit. Dia tak tahu nak buat apa. Bila terima kemerdekaan, dia tak tahu macam mana nak berkuasa dalam suasana baru. Dia masih mengharapkan bahawa kemerdekaan tu sebagai lampu Aladin. Bolehkah kita kata contoh macam sekarang ni, 18 ahli parlimen Parti Islam ni bila diangkat jadi kerajaan, tak tahu apa. Akhirnya dua kursi MCA yang tentu segala-galanya. Boleh kita kata contoh. Dia negara kita ni pemerintahan berportfolio. Sama ada pemerintahan pusat atau pemerintahan negeri. Dia ada portfolio dia tu. Maknanya buatlah Islam anda dalam portfolio anda. Islamik tu katalah. Kita tak cakap lah dalam menteri agama ni. Ni menteri lain. Ya. Menteri dalam jabatan, dalam kementerian lain. Sejauh mana impak Islam awak bawa dalam tu ataupun apa serupa. Menteri Alam Sekitar katanya misalnya. Atau menteri apa lagi? Adalah 2-3 orang. 2-3 menteri lagi, timbalan menteri. 4 semua kan menteri? Daripada 18 ahli parlimen, 4 orang yang menteri. Tak kira lah. Ya kan? Macam agak PH dulu. Cik Arun? Ya. Apa yang dia buat masa tu? Sejauh mana dia Islamize, ada impak dia di Kementerian Kesihatan, sejauh mana di Kementerian Agama, tak apalah. Apa semua sekali. Kemudian di kementerian lain tu, pendidikan tinggi, sebagainya. Pendidikan tinggi itu Parti Tun Mahathir. Ya. Apalah Mazli ni budak usrah, ahli usrah juga. Tetapi mana parti dia Parti Mahathir lah, bukan Parti Amanah. Jadi kita ni secara jujurnya kita cuba melihat balik ya. Masalah sekarang bila kita tidak ada keahlian bagi penuntut agama yang belajar syariah usuluddin, apabila dilantik menjadi memegang satu portfolio yang bukan disiplin dia, macam kita lah, kita belajar syariah, tiba-tiba orang suruh pergi mengajar matematik, boleh atau tidak? Tidak. Parti politik ni dia merentasi disiplin akademik. Semua orang duk jadi Perdana Menteri apa semua sekali, dia tidak menggunakan hak. Dia tidak menggunakan hak apa dia panggil tu. Dia gunakan sebagai satu apa tu soh. Atau soh apa hak apa tu. Dia tidak menggunakan disiplin pengajian dia. Tuntun Mahathir jadi seorang Perdana Menteri yang begitu hebat. Tak ada sanggup paut dengan perubatan dia tu. Tak ada sanggup paut. Tapi macam mana dia boleh jadi Perdana Menteri yang hebat? Bila dia mati nanti, semua orang akan puji Tun Mahathir sebagai seorang Perdana Menteri yang hebat. Sekarang tak apalah kita kelahi politik-politik ni. Saya tidak sokong siapa-siapa. Tapi dia tidak gunakan hard skill dia. Dia gunakan soft skill. Setiap orang ada soft skill yang tersendiri. Orang syariah boleh jadi ahli yang begitu hebat dari segi komputer. Dia ada soft skill dia ada. Jadi tidak sanggup paut awak belajar di mana. Tapi kalau orang syariah tu pun duduk dalam parti yang tidak fundamentalis, ya parti tidak pendekatan ideologi,
Dia jadi macam wakadir. Wakadir okey, selamat, tak ada masalah. Japa alpa okey. Apa tu Wan apa tu? Wan Mukhtar. Begitu hebat dia punya bahtera. Tak ada masalah. Wan Mukhtar. Ada untuk Usman Saad. Tak ada masalah semua tu. Tak boleh nak blame orang disiplin pengajian syariah Islam Usuluddin. Tak boleh. Tetapi ideologi politik dia telah mengepung diri dia. Jadi yang masalahnya ramai orang Islam syariah Usuluddin duduk dalam tu. Untuk Ashraf tidak jadi macam tu kan. Macam bagi Ashraf jadi menteri agama beza sikit. Sebab dia mewakili parti lain. Kalau orang syariah, dia dilantik menjadi menteri untuk jaga alam sekitar. Yang ilmu tentang kejuruteraan alam sekitar itu sepatutnya dia menguasai bagaimana dia bercakap di pentas antarabangsa. Dengan term-term dia, dengan sebagainya itu, akhirnya menampakkan bahawa dia tidak boleh bercakap atas portfolio dia sebagai seorang menteri. Mungkin satu sudut kecil orang melihat begitu. Itu yang masyarakat menilai, ya Datuk, bagaimana dia nak bercakap tentang term-term alam sekitar, term-term yang berkaitan dengan sains dan sebagainya. Jadi di situ orang melihat bahawa dia tidak ada kemampuan. Apatah lagi kalau wartawan tanya, tengok, katakan selepas daripada dia berucap itu, wartawan tanya dia sebagainya, bagaimana dia nak menjawab persoalan-persoalan tentang satu isu yang kompleks tentang alam sekitar, tentang inisiatif bagaimana dunia memula untuk nak memelihara ataupun inisiatif untuk menghalang daripada berlakunya keburukan yang lebih besar. Kita setakat duduk di pantai baca waqad zaharul fasad fil ard, itu saja yang kita mampu. Tetapi bagaimana? Saya tolong jawab Syarul. Boleh tu. Saya boleh jawab ni. Sebab masa dia duduk dalam parti dia tu, dia tak bincang tentang alam sekitar. Dia bincang tentang nak fundamentally dia tu, nak hudud, nak apa semua sekali. Hudud. Hanya hudud saja. Actually dalam politik dia bincang tentang alam sekitar. Sebenarnya keterbukaan seseorang itu dalam minda dia, dalam kita punya pemikiran. Awak duduk dalam dunia mana pun, keterbukaan itu boleh menyesuaikan diri dalam persekitaran itu. Sebab awak duduk dalam bidang mana pun dalam kabinet itu, kita ada pegawai yang cukup. Menteri ni bukan memerintah sangat. Pegawai yang memerintah. Ada pegawai yang memerintah. Jadi bila pegawai memerintah, kita exploit lah pegawai tu, boleh buat. Betul. Tak ucapan tu orang buat lagi. Kecuali Anwar mula-mula jadi menteri beliau tu. Nak buat sedikit. Lepas tu tak sempat lah. Nah, tapi ceritanya, maknanya basic idea tentang itu atau basic sikap tentang tidak ada kerana dia dilatih oleh parti politik yang tidak ada pendekatan itu. Mana pada? Itu masalahnya. Saya ambil contoh. Zaman marhum tu dia jadi menteri besar, dia ada 4 orang usul dalam pejabat dia. Seorang yang dia ambil ustaznya, saya seorang yang ambil ustaz untuk buat ucapan dasar untuk baca, senang nak baca referan hadis, Quran hadis. Profesional lah kau, Betul lah. Tapi dia tu, lepas tu Udari mati, orang lain jadi besar, 5 orang mesti usul, 5 orang semua ustaz. Itu 5 orang. Itu kita tak boleh nak blame dia lah tu. Mungkin dia rasa dia jadi macam mana kelajuan, orang panggil apa, kau boleh apa kelajuan ni? Kelajuan tu tak terbantuk kan, itulah mana antara. Iyalah. Saya jumpa dengan usul akhbar selepas saya tanya dia, entah baca akhbar apa bagi rujuk tu. Dia tak nak baca harakah ya. Apa tak ajarlah. Kita boykot lah. Boleh bayar kan? Itu bukan soal ustaz. Bukan soal belajar SIC, bukan soal, tapi soal mentaliti parti awak. Anak kita tahu, anak bekas usaha. Itu dah tak. Itu mentaliti parti kita. Lepas pada mentaliti.
Mentaliti parti kita yang mengarahkan kita supaya kita lari laju, tutup dua belah mata kiri kanan, terus laju, macamlah kuda lari. Kuda lari laju tu tutup. Itu mentaliti yang ada dalam politik fundamental. Jadi adakah kita mengharapkan satu kejayaan yang cemerlang dalam pemerintahan berasaskan kepada itu? Ya Allah. Kalau bawa ustaz pun ustaz yang terlatih dalam suasana di mana memberi dan menerima tu ialah keutamaan, ya. Memberi dan menerima, give and take semua. Jadi kalau kita tak erti sesuatu bahasa tu, kita suruh timalai kita itu kecerdikan itu ligat, kita kecerdikan tu. Atas ketua usaha kementerian. Tak kira lah siapa pun. Ada contohnya. Ada timalan tak apa. Bukan kita nak cakap tentang tu. Bukan kita nak cakap tentang tu. Nanti pegawai ni PTD. Dan bahasa-bahasa yang diterima sebagai bahasa internasional. Betul lah. Bukan bahasa Inggeris saja. Kita nak Perancis ada, Arab ada, apa semua sekali kan. Dalam kes ni saya bersoal dengan kawan dalam grup, kita nak bersoal apa dalam ni grup alumni akademik Islam. Kita nak bersoal bahasa kita ke atau kita nak bersoal bahasa itu sangat personal lah, sangat personal. Jangan jatuh. Kita nak bersoal bahasa kita ke kepada dunia atau kita nak bersoal idea kita yang pernah yang kita boleh sampaikan dalam bahasa yang dunia boleh faham. Ya, tak kira itu. Ya. Which one you choose? Jadi soal sekarang ni kita pokok persoalannya bagaimana kita boleh reform kita punya pendekatan perjuangan itulah, dan kita tidak melihat pendekatan yang ada tu sebagai satu pendekatan yang sesuai untuk kita lanjutkan selanjut-lanjutnya lah bila kita rasa ada kekurangan tu. Bila Nabi lahir, dilantik sebagai Nabi, dilantik sebagai Nabi. Mula-mula sekali dia mengorientasikan masyarakat dia supaya menerima, dan 13 tahun mengorientasikan sebelum pergi membangunkan di Madinah. Orang ni pergi Madinah tu, idea pembangunan tu jelas. Ada. Sebab tu bila singgah dia mula-mula singgah tu dia kata sini buat masjid. Tidak. Tidak fikir benda lain. Sini buat masjid. Masjid tu bangun pembangunan, dan masjid pada waktu itu ialah center, bukan saja tempat semayang, tempat solat. Jadi itu yang dia kata yang betul. Tapi maknanya dalam politik ideologi itu pada pandangan saya lah, bukan pada pandangan lagi, saya punya hipotesis. Tak jadi tesis lagi. Pandangan awal lah. Pandangan awal. Hipotesis. Nampak kalau bicara ni, yalah mungkin nampak kukuh dia punya alasan tu, bolehlah kita sampaikan kepada. Ya. Semua orang PH pun kawan kita, orang PAS pun kawan kita, yang kita sayang semua. Tetapi secara keseluruhannya, mana impak kita dalam perjuangan. Itu sajalah. Ada soalan Datuk? Ada soalan tu? Soalan? Mama Hanif. Saya tak tahu nak baca soalan. Saya pun tak berminat nak baca soalan. Ada, kalau baca soalan mana tak? Okey. Mama Hanif. Assalam. Datuk Prof dan Doktor, saya nak cakap malu takut jadi kelakarnya. Jadi saya nak tanya Datuk dan Prof, saya suka bawa baliklah fenomena yang mempengaruhi rakyat Melayu Islam dekat Malaysia masa dulu melalui pembacaan saya, sebab zaman itu saya masih budak. Contoh dulu macam Al-Arqam dan Abim, pendekatan dia melalui gerakan. Apa spesialnya modus operandi gerakan ini yang membuat orang subscribe pada dia? Mungkin Abim itu ideologis, tetapi Arqam macam dia membangun ekonomi. Sampai muzik pun diislamkan. Ini a simple words, please.
Dan sesuaikah kalau kita ambil pendekatan Fatullah Gulen's movement untuk membangunkan umat Melayu Islam? Itu soalan dia. Saya tak faham tentang Gulen tu. Saya tahu yang sekarang ni okeylah. Gulen tu saya tak berapa faham dia punya dasar perjuangan lah. Ya. Tapi kalau kita tengok pada Arkam, perjuangannya sangat praktikal. Sehingga kesilapan telah dibuat oleh Asy'ari bila masuk politik dia menggunakan dasar fundamental dia untuk nak godam kerajaan pada waktu itu. Maka jatuhlah. Ya, jatuhlah. Mengenai ABIM pula, saya tidak kata ABIM itu satu gerakan yang sangat fundamentalis. ABIM itu praktikal. Pada waktu itu. Sekarang saya tak tahu lah. Jadi dia melihat kepada, sebab tu ABIM lah juga menjuarai soal kemiskinan orang di Baling, dia apa semua sekali kan. Maknanya di samping dia menyiarkan Islam yang, tetapi Islam yang positif. Bukan Islam yang blame orang. Cuma silap sikit dalam usrah-usrah tu duk mengumpat ke orang, itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu kesilapan di tengah perjalanan dalam perjuangan. Tetapi itu. Tapi bila Anwar masuk politik, hancur. Hancur. Sebab ideologi yang diperjuangkan dalam ABIM itu tidak boleh dibawa ke dalam UMNO. Dia punya environment berbeza. Maka bila dia masuk dalam UMNO pada waktu itu, dia terpaksa mencari kawan baru. Kawan lama mesti ditinggalkan kerana kawan lama ini menyusahkan perjuangan dia. Maka dia cari kawan baru lebih selesa. Maka dia jadi UMNO tulen pada waktu itu. Jadi ABIM dia ditinggalkan belakang. Maka ABIM oleh kerana betul lah agak-agak fundamentalis sikit lah. Macam Arka tu pasal kena pukul. ABIM mana ada orang pukul? Tak ada. Bagaimana Arka mengislamkan hiburan? Oh, menarik. Menarik. Malah dia punya sistem poligami pun. Macam mana dia boleh didik orang perempuan itu boleh menerima poligami sebagai satu sistem hidup yang apa tu kan dalam masyarakat dia. Itu tapi silap dirasuk oleh syaitan supaya Asy'ari campur politik, cerita saya nak jadi Perdana Menteri. Anwar tak betul, Mahathir tak betul. Habislah. Itu yang fundamentalis. Keluar fundamentalis itu dia tak boleh nak pegang tu. Tak boleh nak apa kuku tu nah. Buka kuku tu potonglah. Adalah seorang wartawan yang meninggal. Ada wartawan tu Acah. Dia buat satu buku siapa PM yang kenal ke apa. Salah seorang itu Asy'ari. Oh, lepas tu katanya Ustaz Asy'ari kerah kerana beli buku Sarina kan, buku yang ditulis Mastika. Situ apa tu majalah Sarina. Suki Latih yang menulis tu projek tu Acah. Ya. Allahyarhamlah kira. Jadi itu bukan pertubuhan politik. Bukan pertubuhan politik. Dia pertubuhan yang tidak politik ni, dia hanya mengambil satu sudut sahaja. Macam ABIM dia mengambil dari sudut orang-orang muda sahaja. Untuk menukar cara hidup daripada tradisional kepada Islam yang lebih moden lah. Dan Arkam tu dia hanya dari satu aspek jugalah, dari segi banyak berniaga sikit, membentuk keluarga sikit, asaskan apa-apa yang dipercaya. Tapi politik ni benda yang mengatasi segala-galanya. Itu masuk asal nak dia ambil anak ngaji Quran. Nak budak cucu, sorry. Seller lah. Cucu dah ni, cucu. Okey. Anak tak ada besar anak. Oh ya dah. Kita subhanakallah. Okey, seller. Waalaikumsalam. Jadi
Orang lain tak nak campur pun tak apalah. Tan Sri ada tu, Datuk? Tan Sri Alimuddin ada? Dia dalam ni kita tak boleh nak jemput sebab kita berjanji kita tak jemput nah. Nah, ini yang tanya dalam ni tu tadi siapa dia lagi tadi? Hanif. Yang selain pada Hanif kan? Mak Zaki ada? Tan Sri Alimuddin ada? Dia dalam box tu. Oh, dalam box Hanif. Seorang tu lah. Seorang tu ya. Orang lain lagi siapa dia yang nak apa tu? Tidak adil lah kalau kita jemput gitu je sama apa tu. Sekali dua tu boleh. Ini Tan Sri bila nampak ulas sikit Tan Sri. Ada baru masuk lagi Datuk. Tak macam ni, kita nak jemput tak adil sebab bila tidak menzahirkan, kita pun segan lah nak jemput kalau dah Tan Sri menzahirkan. Bolehlah kita minta Tan Sri tolong bagi ulasan sikit. Cuma ialah saya pun dah masuk setengah jalan tadi. Tentang Indonesia ni. Indonesia punya sistem ni berlainan dengan kita. Dia sistem pilihan raya dia tu pilihan raya presiden dia macam di US. Ya. Jadi maknanya dia tak terikat dengan parti politik kalau dia lantik kabinet. Itu sebabnya sebahagian besar daripada kabinet Indonesia bukannya orang politik, profesional. Jadi berbeza dengan kita di sini, kabinet kita mesti orang politik lah kecuali adalah seorang dua yang dilantik senator. Jadi nampaknya Indonesia tu lebih bebas lagi ya melantik menteri-menteri ya yang mempunyai kepakaran dalam bidang mereka masing-masing. Jadi adalah dia punya pro and cons, ada baiknya dan ada juga kekurangannya. Tetapi saya nampak presiden di Indonesia mempunyai kuasa yang lebih lah untuk melantik menteri-menterinya tanpa terikat dengan parti politik. Jadi kita di sini berbeza, itu yang menyebabkan isu yang sekarang ni berlaku lah pada pandangan saya ya, bertukar kerajaan, pilihan raya dan sebagainya kerana kita terikat dengan majoriti di parlimen. Itu lebih kuranglah dia punya asas-asas pelantikan presiden tu ya, tetapi sepintas lalu nampaknya di Indonesia tu dia lebih mudah ya untuk memilih menteri-menteri yang mempunyai kebolehan. Ya, kita sini kita tak boleh satu dua tu boleh yang bukan orang politik ya, tetapi majoriti mestilah daripada orang politik dan orang politik itulah mesti ada jawatan-jawatan penting dalam parti-parti politik ya. Baik, yang keduanya tadi ada disentuh tentang Islamisasi ni. Saya terbaca banyak ya tulisan-tulisan. Ada yang mengatakan bahawa kita punya Islamisasi ni makin lama makin kuat, makin banyak. Jadi ini kita boleh lihatlah dari segi pendidikan, dari segi misalnya dari segi bajet baru ni ya, lebih daripada 1 bilion ringgit ya untuk JAKIM. Itu satu perkembangan lah ya, kalau dibandingkan 10 tahun, 15 tahun dulu memang tidak ada itu. Dan setiap cara hidup kita ni ya, makin lama makin lebih kepada Islamisasi ya. Bukannya kita bertambah kurang tapi bertambah banyak bertambah kuat ya, Islamisasi itu, termasuk dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi kita dan sebagainya. Jadi itulah sepintas lalu ya, daripada apa yang saya dengar tadi daripada perbincangan. Nak tanya Tan Sri, dari segi Islamisasi dalam masyarakat kita, adakah kita boleh tunjuk ini adalah impak kepada parti-parti politik fundamentalis kita? Saya rasa tidak macam itu. Ini adalah kehendak masyarakat umum oleh kerana parti politik yang tidak berlandaskan kepada ideologi telah memberi ruang yang begitu baik kepada pendidikan Islam. Saya percaya bahawa subjek
Islam dan adanya ustaz-ustaz yang duk ajar orang di sekolah tu, itulah yang apa tu menyebarkan Islam dalam masyarakat kita. Tapi bukan yang kita soal kali ini ialah parti politik yang fundamentalis tu, yang tentang ideologi tu. Adakah ini impact dia dapat berapa bilion tu? Satu. Yang kedua, nak tanya Tan Sri ni, macam Indonesia, kita di sini pun yang menekan kita bukan soal sistem, tapi budaya politik orang kita. Saya walaupun tak faham tentang pemerintahan, tapi oleh kerana saya dalam parti yang menang, saya nak jadi menteri. Itu yang kucak-kacir habis tu. Yang ada pengalaman, tak ada pengalaman, semua jadi menteri. Jadi kalau menteri itu, dulu pernah menteri pendidikan kita pernah sekali dah. Menteri agama pernah baru ni. Dia dilantik di kalangan para profesional. Mungkin itu satu budaya baru yang tidak boleh diterima oleh budaya politik kita. Itu mungkin cerita lain. Macam mana Tan Sri? Ini kompleks sikit lah. Banyak orang cakap, misalnya kita di negara kita banyak intelektual, banyak orang terpelajar. Jadi orang tanya mengapa tak mereka ni jadi pemimpin politik. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Kerana politik kita banyak bergantung kepada sistem dia. Misalnya kalau kita nak jadi calon pilihan raya, kita kenalah menjadi yang terbaiknya lah, menjadi ketua bahagian, cawangan atau orang yang aktif dalam politik. Jadi kebanyakan orang yang intelektual ni, dia tak dapat nak masuk dalam budaya politik ni kerana politik ni dia ada satu culture dia sendiri. Dia kena apa dengan orang, kenuri kenal orang, kena rapatkan diri dengan orang. Tapi ada di kalangan intelektual ni, benda ni dia tak boleh buat. Dia hal dia. Jadi secara tak langsung, mereka ni terpisah dengan kepimpinan politik. Jadi berbeza dengan Indonesia tadi yang saya katakan. Walaupun mereka bukan orang politik, tetapi presiden boleh melantik. Kalau difikirkan orang itu dapat sesuai dengan jawatan yang dibuat. Tapi kita sini tak boleh. Kecuali ada satu dua lah, macam Menteri Keuangan kita dan juga Menteri Pelajaran. Mungkin 2-3 tu boleh lah, tapi tak boleh banyak-banyak sangat, tak boleh. Nanti marah pula orang. Itulah. Orang politik pula tak suka. Itulah budaya politik kita. Saya masuk politik kerana nak jadi menteri. Mana dia kata orang masuk politik tak nak jadi menteri? Iyalah. Okeylah, terima kasih Tan Sri. Jadi masalah kita ni, nanti saya nak tekan sekarang. Masalah saya nak sebut tadi lah, masalah di hadapan orang yang merasakan dirinya nak memperjuangkan Islam. Kemudian dia kata nak associate diri dia dengan parti-parti politik, dengan politik. Tetapi bila dia dapati parti-parti politik tu sangat ideologis, fundamentalis, maka dia rasa mungkin parti-parti macam ni tidak sesuai untuk memberi impak yang baik bila menjadi kerajaan. Dia jadi ekosistem dia sudah berbeza. Itu yang kita bawa contoh antara dengan PAS dan dengan Amanah tu. Misalnya kalau sekiranya PAS mengubah sedikit dia punya corak politik dalam parti dia, Amanah mengubah sedikit corak politik dalam parti dia ke arah politik pembangunan dan kurang fundamentalis. Itu yang kita nak cadang tadi Tan Sri, orang lain juga. Jadi adakah pandangan ini boleh diterima ataupun satu kekeliruan yang jelas dalam perjuangan politik di tanah air? Saya tengok di Ikhwan kan, nak kata dari segi gerakan cukup berjaya. Walaupun di Mesir saya tak pernah terlibat lah, tapi Kamil terlibat. Dia gerakan itu. Dari segi gerakan politik dia cukup berjaya. Tapi bila dia pegang pemerintahan, gagal. Itu yang masuk dalam kepala kita.
Sehingga Mursi sekarang ni boleh buat begitu ya. Mursi dibuat macam tu ya. Dan parti politik pula tidak memerintah. Macam agak kebangkitan Khomeini di Iran. Cukup gerakan Khomeini itu. Tapi fundamentally sangat. Bila dia nak merintah, sekarang ni macam Dr. Fauzi kata tadilah, ajaran Khomeini itu tidak dilihat tidak praktikal dari segi nak melaksanakan Islam. Maka dia hanya menjadi satu arahan-arahan yang negatif. Bagi setengah rakyat lah. Macam mana ni? Cuma dari segi ideologinya dia maju. Dia pergi Syria, dia pergi ke Iraq, dia pergi apa semua sekali. Tetapi dari segi nak membangunkan negara itu, itulah. Macam mana Nur Hazar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hello. Saya ni daripada Sarawak ni dengar je lah. Sebab bila dengar isu-isu ni lebih banyak kepada, walaupun tajuknya tentang di Malaysia, tetapi nampak kupasan banyak bertumpu kepada sahabat-sahabat di Semenanjung lah. Itu pasal saya cakap dua orang Semenanjung. Tan Sri pun orang Semenanjung. Saya pun orang Semenanjung. Tapi orang Sarawak macam mana? Di Sarawak ni kadang-kadang kita lihat sebagai golongan yang yang dalam arus Islam ni, dalam NGO Islam, dalam agensi Islam dan sebagainya, bila bersama dengan orang politik, kita biasanya lebih kurang selari lah, sebab dalam suasana Muslim di Sarawak ni begitu minoriti, kita merasakan kita perlu berhati-hati dalam membawa arus politik Islam tu dalam politik perdana itu. Khususnya kalau kita lihat ni. Nanti nak tanya Ustaz. PAS ada ke tak di Sarawak? PAS ada. Amanah pun ada. Kemudian apa yang PAS dan Amanah lakukan di Sarawak? Mereka masih lagi sudah dua penggal sudah pilihan raya ni. Mereka masih cuba untuk mendapat tempat di Sarawak tapi belum ada satu kursi pun lagi. Dia akan dapat tidak? Saya rasa untuk masa yang akan datang ni saya tak berani nak meramalkan sebab mereka masih berusaha ke arah itu. Tetapi bagi umat Islam sendiri pun, mereka merasakan parti yang dah ada itu pun sudah dapat menjamin keharmonian umat Islam di Sarawak itu sendiri. Itu yang saya perbincangkan tadi. Betul Hazar, betul Ustaz masuk lewat tu. Kita kata parti politik Islam ada dua pilihan. Sama ada nak jadi parti fundamentalis, parti ideologis, ataupun parti politik pembangunan. Tapi tetap Islam juga. Ya tak? Jadi macam itu. Katakanlah kalau PAS, dia punya konsep perjuangan tu lebih berorientasikan perjuangan pembangunan, bukan perjuangan ideologi. Gitu kan? Ideologi ni. Ideologi ni bagi kepada orang akademik sebenarnya yang apa tu yang macam apa tu sekali tu. Tapi kita parti politik ni mesti pendekatan tu untuk pembangunan. Jadi di Turki tu ialah parti Islam, dia parti pembangunan. Di Sarawak memang pembangunan. Iyalah. Bila saya jumpa dengan petinggi Governor TYT, dia kata MDN tak payah masuk dalam Sarawak ni, takut menggugat mengacau kejernihan. Kata okey tak apalah, sebab tu MDN tak pernah ada Sarawak sekarang ni. Kita akur. Dan bagaimana dia nak mengekalkan saya nak sebutlah tu dari segi perbualan. Jadi dia ceritanya maknanya wujudnya parti-parti politik yang sifatnya fundamentalis, yang lebih mementingkan ideologi daripada pembangunan dalam soalan hari ini ialah adakah boleh memberi imej pembangunan, imej politik yang baik
bagi orang Islam dan orang bukan Islam. Kemudian mungkin minggu lain kita bincanglah bagaimana kita mengekalkan dasar perjuangan itu. Unmute Ustaz. Unmute. Okey, kalau di Sarawak ni kita melihat bahawa memang ada banyak isu termasuk yang terbaru ni. Kalau kita lihat yang amat berhormat Tan Sri Ketua Menteri pun dia ada menyentuh macam isu arak yang ada di Semenanjung itu kan, timah dan sebagainya. Kalau di Sarawak dia katakan ini isu yang terlalu kecil untuk dijadikan sebagai suatu perkara yang boleh membawa kepada perbincangan yang besar di Sarawak. Sebab di Sarawak ini kalau kita lihat dia dah lama dah arak itu merupakan sesuatu yang memang ada dijual sebab kita nak menjaga dengan hubungan dengan orang bukan Islam, dan mereka mengatakan bahawa di Sarawak ini kita walaupun nampak macam liberal tetapi sebenarnya itulah kita menonjolkan bahawa sebagai orang Islam kita ini sangat-sangat memberikan keadilan kepada orang bukan Islam juga di samping orang Islam itu sendiri. Cik Harun tu marah tu, dia penyokong parti Islam. Dia Cik Harun. Di Sarawak berbeza tu, Datuk. Sarawak kita fahamlah. Tapi yang kita bincangnya kecenderungan parti-parti politik Islam. Itu yang kita bincangnya. Maknanya kalau kita kata macam ni, untuk lebih berjaya pada masa hadapan, apakah parti-parti Islam dalam negara kita ini perlu kekal sebagai parti ideologis yang memperjuangkan ideologi sangat sensitif dengan benda-benda walaupun kecil tapi ini bertentangan dengan Islam sebagainya, ataupun ia akan lebih berkesan kalau dia tukar sikit menjadi parti pembangunan tapi Islam itu tetaplah di situ. Nampak tak? Saya contohkan pengalaman saya kalau di perbankan Islam itu, kalau kita sampai sekarang kita memperjuangkan soal-soal yang seperti yang tentang remeh-remeh, maka bank Islam akan gagal berbanding dengan kejayaan dicapai oleh konvensional banking. Itu masalah. Ini pandangan saya lah ya. Tan Sri. Pada saya, bagi orang Melayu dan Bumiputera ni, politiknya adalah politik pembangunan. Ya, kerana kita tidak mampu ya untuk menjadi macam orang Cina misalnya yang tinggal di bandar-bandar besar. Mereka tak perlukan pembangunan itu kerana mereka sendiri telah membangun ya, utamanya di bandar-bandar besar ya, semua kemudahan. Tetapi kalau kita lihat kebanyakan orang Melayu ni, Islam ni tinggal di luar-luar bandar. Jadi kalau tak ada pembangunan, mereka akan tertinggal. Itu sebabnya misalnya di Sabah misalnya ada wakil-wakil rakyat yang kena bertukar parti. Itu bukan dia sengaja nak tukar parti ya, tetapi mereka lebih cenderung kepada parti pemerintah. Kerana kalau tanpa ada bantuan daripada pusat, pemerintah dia apa yang boleh dia buat ya. Kerana bukanlah satu jumlah wang yang sikit, dia perlu berpuluh-puluh juta ringgit dia setahun untuk membina jalan raya, elektrik, air. Jadi apalah faedahnya ataupun apalah untungnya ya kalau kita memperjuangkan ideologi, tetapi pembangunan tak ada. Jadi kita cuma seronoklah ya cakap, tapi hasilnya tak ada. Jadi bagi pandangan saya lah ya, di Malaysia ni kita masih lagi ya memerlukan pembangunan kerana kebanyakan orang Melayu Islam ni tinggal di luar-luar bandar yang perlukan pertolongan, perlu pembangunan. Jadi dengan adanya pembangunan itu barulah selari ya dengan pemerintah. Apa gunanya pemerintah kalau dia tak boleh bagi pembangunan? Jadi ini yang dikendaki oleh rakyat. Kita menyokong satu-satu politik tu kerana dia boleh berikan sumbangan
kepada kehidupan di luar bandar. Itu pandangan saya lah. Saya rasa bagi orang Melayu dan Islam masih lagi memerlukan pembangunan ini. Kita tak bolehlah berideologi saja tanpa disertai dengan pembangunan. Ya. Terima kasih Tan Sri. Okey. Jadi soalnya sekarang ni, saya beri depan sikit lagi, mungkin para pemimpin politik berada dalam dilema. Dia nak ubah dia punya tempo politik dia, takut kepada grassroots di belakang. Takut grassroots marah. Jadi macam mana kita nak cerita pada grassroots bahawa bila kita sudah jadi pemerintah, perlu ada perubahan dari segi macam Tan Sri kata tadi. Maknanya perjuangan itu perjuangan juga, tetapi dari segi perubahan, dari segi cara kita handle kuasa yang ada kepada kita tu, macam Tan Sri kata tadi, mesti berasaskan kepada kuasa untuk membangunkan masyarakat dan mengislamkan masyarakat kita melalui pembangunan. Begitu kan? Ini faktor grassroots ni. Dia kata dia kata dah kufur dengan perjuangan asal apabila sudah jadi pemerintah. Itu sangat menakutkan. saya cuba timbulkanlah benda-benda ni. Kita pun orang bawah ni, kita dengar cerita orang bawah. Tetapi kalau dalam politik sebelum ini kita sudah asuh grassroots kita bahawa perjuangan kita sebenarnya ini, tetapi sekali-sekala kita nak sekarkan semangat perjuangan. Okeylah. Tapi ini kosong langsung dari segi asas pembangunan tu. Baik tidak ada pembangunan. Kecuali kita asalkan kita ada itu susah. Hari ni susah, biarlah tak sensitif nak sebut-sebut benda-benda macam tu kan. Sarawak, ya sila. Dalam politik ni dia ada 3 komponen. Pertama sekali pemimpin, penyokong dan parti. Jadi kalau pemimpin yang gagal untuk mengubah pemikiran penyokong ke arah, kalau kita nak kepada parti yang bermatlamatkan kepada pembangunan, dia agak sukar. Jadi sekarang ini seperti mana yang Datuk cakapkan tadi, untuk nak mengekalkan pengaruh kuasa itu, dia tidak berani keluar daripada asas yang telah lama ditanam sebagai parti ideologi. Biar dia miskin tak apa. Biar dia susah, negeri dia susah, asalkan parti diperintah. Biar papai asal bergaya. Ya. Jadi itulah masalah dia. Dari segi aspek yang lain, kita marah kepada politician. Ya, politician. Tidak marah. Kita sekadar membantu untuk menjadikan mereka lebih efisien. Betul. Kita marah kepada politician yang korup, ya, yang tidak merakyat. Tetapi kita tidak melihat bahawa rakyat itulah yang mengangkat pemimpin tadi itu. Itu masalah yang utamalah. Kesedaran rakyat dari segi celik politik itu. Tapi bila dah diideologikan pemikiran rakyat penyokong dengan ideologi tertentu atas nama, katakan nama Islam sekalipun, cuba Datuk tengok di Kelantan dan Terengganu. Biar miskin tapi asalkan parti diperintah. Macam mana? Itu dah ada, elemen-elemen itu sudah ada dalam pemikiran rakyat itu sendiri. Tak boleh, orang lain tak boleh. Parti lain tak boleh. Parti ini saja, ini Islam. Biar kami susah pun tak apa. Tapi sampai kata kalau orang nak pergi judi Pulau Pinang, itu mungkin saya pun tak tahulah politik apa tu. Yalah, kita pun faham mungkin dia nak buat lawak lah tu kan. Tak boleh nak melawak. Betul. Tak boleh nak lawak lah. Dia ada satu istilah mengatakan tawar-menawar tidak berlaku di istana. Raja hanya tahu menerima,
dan mengarah. Itu dia. Mengarah dan menerima pandangan apa dia nak. Jadi bila kita jadi kerajaan, kita bukan lagi ahli politik kampung dulu. Nampak tak? Ya, betul lah. Maknanya kesukaran untuk berubah. Itu yang dihadapi oleh para pemimpin parti politik fundamentalis. Mengikut suasana yang ada. Tapi bukan mengurangkan nilai perjuangan. Tetapi dari segi tindak tanduk. Dari segi pelaksanaan cita-cita dan sebagainya itu. Mungkin itu tak dapat dielakkan sebab satu dua pemimpin tu ada ciri-ciri bebal itu, bebalism seperti mana kata Syed Hussein Alatas itu. Kan? Jadi dia kan ada seperti itu sebab dia tak perasan, dia rasa macam satu negeri itu dia boleh boleh cakap apa saja. Kan? Jadi itu yang jadi masalah bebal pada setengah pemimpin yang tak tahu membeza di antara mana yang joke, antara mana yang serius. Itu gini Cik Arun. Ya. Perjuangan Islam ini hak kita semua. Ya. Betul. Perjuangan Islam itu hak kita semua. Jadi kita berhak menyebut sesuatu yang kita rasakan boleh memberi image yang tidak baik kepada perjuangan Islam, sebab perjuangan Islam ini hak semua, bukan hak depa saja lah. Ya. Pandangan Encik Arun tadi, saya rasa tak semestinya sama. Sebagai contoh tadi di Kelantan dan Terengganu, katakan penduduk sana lebih selesa dari segi ideologi saja ya. Saya rasa kalau kita lihat sejarah dulu, Kelantan, Terengganu ni dah banyak kali bertukar kerajaan ya. Jadi itu menunjukkan bahawa rakyat di sana dia tengok mana yang terbaik. Tak semestinya yang perjuangan ideologi itu akan berterusan. Jadi kalau mereka tak menunjukkan sesuatu yang boleh menguntungkan ya pengundi-pengundi, mungkin mereka akan bertukar lagi ya. Jadi pada pandangan saya, politik di negara kita ni dinamik ya. Berubah ya, dan keperluan masyarakat tu berlainan ya, berbeza-beza mengikut peredaran masa dan keadaan. Dan kita akan lihat contohnya di Melaka minggu depan ya. Kita sebenarnya siapa pun tak boleh baca lagi ya apakah kehendak pengundi-pengundi. Dan keputusan daripada pilihan raya di Melaka minggu depan itu akan menggambarkan politik di negara kita. Jadi bermakna di sini orang politik ni pun tak boleh goyang kaki ya, mereka tak boleh sambil lewa ya, mereka kena serius. Kerana pengundi-pengundi sekarang ni dah bijak, kita ada media sosial, macam-macam maklumat-maklumat boleh dapat ya. Kalau mereka tak berhati-hati ya, pengundi-pengundi akan memilih apa yang mereka fikirkan ya, dengan mereka. Jadi ini sangat cantik lah minggu depan ni untuk kita melihat selera pengundi-pengundi ya, dan ini akan menjadi satu gambaran politik di seluruh negara dan juga mungkin PRU ke-15 nanti. Sama-sama kita saksikanlah. Boleh tanya ramalan Tan Sri. Orang Melaka akan pilih ideologi ke akan pilih pembangunan? Saya rasa mereka ni tengok semua ni Datuk, yang mereka yang melihat calon, melihat parti, melihat sejarah apa ni sebelum ini macam mana. Dan ini belum lagi orang muda ya, kalau 18 tahun ni boleh mengundi lagi pening ya kepala, kerana orang muda lagi rencam ya. Jadi saya tak dapat nak menelah Datuk ya kalau kita lihat perkembangan, kerana saya pun banyak membaca. Kebetulan ada dua, saya tak tahu macam apa dia orang masukkan, ada dua WhatsApp group ya.
Satu hari dekat 500 kiriman. Saya pening, tak boleh baca lah. Semua cerita pasal Melaka ni daripada tiga-tiga parti yang besar tu lah ya. Jadi daripada apa yang saya tengok ya, memang kita tak boleh meramalkan lah. Apa yang kita tunggulah ya, hari Sabtu ni kita akan tahu nantilah, macam itulah Datuk. Okey, terima kasih Tan Sri. Ada siapa-siapa dia lagi nak bagi pandangan dia sebelum kita tutup? Okey, tak ada nah. Okeylah, kalau tak ada rasa kau ada apa lagi? Tuan Haji Harun. Ya, dia rumusan kita pada petang ni itu mungkin kita tak dapat elak lah daripada kepada politik yang berteraskan kepada pembangunan, ya. Walaupun ideologi itu memang sebagai dasar, tetapi orientasi dia itu dalam landscape politik masa depan itu dia mesti berasaskan kepada pembangunan, ya. Jadi macam Tan Sri ceritakan tadi, itu memanglah ketinggalan yang jauh dari segi sudut kek ekonomi kita itu, portion dia lebih banyak kepada dikuasai oleh orang online, kan? Ya, sangat. Cuma dalam konteks ini perlu kepada satu kepimpinan yang berintegriti. Itu yang kita jadi masalah sekarang ini, kan? Kalau kita dari segi integriti itu kuat orang yang ideologis. Tak? Itu tak apalah, memanglah. Kita tak boleh nak elak maksudnya ideologis, kan. Kalau katakan Anwar itu kita boleh nampak dia kuat ideologis, kan. Tapi ialah orang seperti itu dia tak boleh duduk dalam satu sistem yang rosak, yang pincang yang macam ni. Amai yang tak cantas. Jadi itu yang menjadi masalah kita dari segi bagaimana mendapat satu barisan kepimpinan yang benar-benar, ya, untuk melaksana aspirasi rakyat ni. Terima kasih, Dok. Okey, terima kasih. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah perbincangan kita sebagai kita katakan perencah untuk masyarakat kita memulakan pemikiran mereka, dan tidak semestinya mereka berkesimpulan sama yang kita bincang-bincang tadi, ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada di sini ataupun melalui Facebook yang ramainya. Dan Tan Sri, terima kasihlah konsisten tiap-tiap minggu Tan Sri ada memberi pandangan kepada masyarakat kita. Saya hanya menjadi juru pemudah cara sahaja untuk kita sampaikan pandangan kepada masyarakat kita. Semua mudah-mudahan masyarakat kita boleh menimbang bagaimana kita mengatasi kemiskinan dalam masyarakat kita, dan insya-Allah dan ahli-ahli politik juga tidak lupa memperjuangkan soal pembangunan melalui platform politik mereka. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terutama kepada yang hadir di sini dan yang mengambil bahagian dalam perbincangan kita. Dan insya-Allah minggu depan kita sambung lagi perbincangan, nanti macam mana tajuk kita nanti kita fikirkan. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan menutup dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.